Assalamualaikum warahmatullahi Saya ingin sedikit berhubung dengan pembangunan bercampur yang ditulis oleh masyarakat di Seksyen 10 Kota Baru, di mana program ini untuk menyusun bandar kita lebih baik, kerana kawasan Seksyen 10 itu agak tidak terurus. Ada tanah sedikit dari kerajaan dan ada tanah milik rakyat, dari mana kerajaan telah pun bersetuju melalui kerjasama antara masyarakat dengan MPKB Bandar Islam untuk membangun kasus supaya lebih baik dan lebih memberi efek yang baiklah kepada rakyat sendiri. Jadi setakat ini saya rasa suatu usaha yang baiklah dibuat oleh kerajaan. Apa yang disebutkan rampas tanah tu macam mana? Ada yang menyebut tindakan kerajaan ini sebagai merampas tanah rakyat. Dikatakan begitu. Macam mana pandangan Datuk? Kerajaan tidak sekali. Bahkan usaha kerajaan itu menaikkan taraf lagi dan untuk diberi setanding dengan pembangunan yang berlaku di Bandar Kota Baru. Jadi kerajaan lebih ke depan melihat masa depan rakyat. Jadi mereka ini sebenarnya akan diurus dengan baik oleh pihak kerajaan melalui masyarakat dan juga melalui Bandar Kota Baru. Projek ini adakah kesinambungan daripada pembangunan Lembah Sirih sekarang? Ada 3 isu yang dibangkitkan oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan-tujuan politik. Isu yang pertama, adakah bayaran situ mengikut kadar yang dipersetujui oleh penduduk ataupun harga yang murah. Dikatakan pengambilan itu secara misteri, secara senyap-senyap, ya, dan secara menipu rakyat jelata. Ini adalah tidak betul. Ya. Pejabat tanah telah memanggil perbincangan dengan penduduk pada 13, 14, 12, 13, 14 hari bulan September yang lepas, Isnin, Selasa, Rabu minggu lepas. Apa keputusan? Di mana penduduk telah diberikan kebebasan melantik penilai mereka sendiri, penilai swasta, untuk menilai tanah mereka bagi tujuan pembayaran papasan. Jadi tuduhan harga tanah dikenakan dengan harga murah adalah tidak betul sama sekali. Dan penduduk selepas lantik penilai ini dia akan datang semula ke pejabat tanah dengan nilaian mereka. Dan kemudian ada perbicaraan bagi penentuan harga yang munasabah bagi kedua-dua pihak. Yang kedua, penduduk di situ diberi peluang, termasuk penyewa, selepas dia dapat pampasan, bersetuju dengan pampasan mengikut kadar yang dipersetujui, boleh beli lot-lot kemajuan di situ. Jadi tidak benar mereka akan dikeluarkan daripada kawasan itu. Bagi menempatkan sementara projek ini siap, kerajaan telah awal-awal lagi menetapkan syarat pemaju mesti menyediakan rumah pindahan yang diletakkan atas tapak 4.1 ekar di Panji, dan kawasan ataupun rumah tersebut telah pun disiapkan. Sementara mereka dapat beli semula, menunggu projek ini siap, mereka boleh ditempatkan di situ. Jadi kebajikan penduduk dijaga, syiar penduduk di situ, pelbagai kaum Melayu, Cina, dia menempati tempat itu pada awal asal lagi, masih boleh kekal. Bila mereka dapat pampasan, mereka boleh beli semula lot-lot perniagaan dengan harga diskaun jika mereka berminat. Jadi tak berbangkitlah cerita tanah rakyat dirampas, harga murah dikenakan, orang Melayu dihalau daripada situ, dan lain-lain. Jadi saya cadangkan pembangkang yang cuba nak menjara isu ini dapatkan fakta-fakta yang sahih terlebih dahulu, ya, sebelum mereka mengapi-apikan semangat rakyat. Sebagai tamu kerajaan, didapati semua keperluan di bawah Akta Pengambilan Balik Tanah tahun 1960 itu dipatuhi. Dan on top of that, bagaimana Datuk Usha sebut tadi, walaupun kita dah patuhi dah, sepatutnya tak ada masalah dah. Tapi
kita masih lagi mengadakan perundingan antara pihak syarikat yang mengadakan JV dengan MPKB ini dan juga dengan pihak penduduk. Jadi tak timbul. Dari segi undang-undang dipenuhi dan dari segi kepentingan keadilan kepada tuan tanah dan juga penduduk di situ juga dijamin. Itu yang Nama apa syarikat ni, Datuk? syarikat KD Hua Seng Sdn Bhd. Itu syarikat tempatan, syarikat Kelantan. KD itu kedai dawai. Dia ada kedai dawai di Tanah Merah. Dan dia ni mempunyai tanah di situ. Syarikat ni pada asalnya sebagai latar belakang sedikit, dia ada tanah di kawasan itu lebih kurang 1 ekar. Dia memohon kepada MPKB untuk membangunkan tanah itu. Tapi MPKB berpandangan untuk membangunkan 1 ekar tanah di situ tidak ekonomikal dan juga tidak berperancangan. Jadi dicadangkan kepada syarikat tu untuk berunding dengan penduduk di situ untuk dia beli balik, untuk dia beli tanah-tanah di situ. Akhirnya oleh kerana perundingan terus ataupun perbincangan terus dengan penduduk atau tuan punya tanah tu tak berjaya 100%, maka MPKB memohon kepada kerajaan untuk buat pengambilan. Itu asal. Jadi jumlah tanah yang akan dibangunkan adalah 7.768 ekar. Tanah yang dipunyai oleh syarikat ini sekarang ni 2.8 ekar dan tanah yang dimiliki oleh penduduk, tanah milik persendirian 4.637 ekar. Jadi itu keadaan sebenarnya. Yang lain itu sebagaimana yang disebut dia. Cadangan pembangunan itu datang daripada MPKB kepada syarikat. Tak, syarikat dan sekarang ni JV dengan MPKB. MPKB ada kepentingan. Tapi maksudnya pertemuan pada 14 Februari itu selepas benda ni dibangkitkan. Itu bukan pertemuan, itu dipanggil perbicaraan. Salah satu daripada syarat yang dikenakan apabila ada pengambilan balik tanah. 12 hingga 14 September itu perbicaraan di pejabat tanah, di mana semua penduduk dan juga tuan punya tanah ni dijemput hadir ke pejabat tanah. Daripada rekod kita 39 orang telah hadir. Jadi dalam perbicaraan inilah apabila diminta oleh penduduk, pejabat tanahnya membenarkan penduduk ini dia kemukakan laporan valuation dia sendiri. Jadi tak timbul lah kita ambil ni mengikut valuation kita ataupun valuation syarikat tu. Jadi 3 minggu daripada sekarang ni akan datang balik pejabat tanah untuk pejabat tanah buat keputusan. Kalau penduduk ni tidak puas hati lagi mengikut undang-undang, dia boleh pergi ke mahkamah untuk menuntut ataupun memohon supaya disemak balik. Biasanya mahkamah akan beri lebih tinggi lagi lah. Itu prosedur dia. Tak ada timbul misteri lah. Misteri kepada orang tertentu je lah.